Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Presiden semalam saya kira memberikan ucapan dan amanat yang sangat-sangat baik untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan demi menghadapi pilihan raya yang akan datang secara khususnya dan demi mencapai perpaduan secara umumnya dalam negara ini. Ada beberapa poin penting saya lihat. Pertama sekali, cara Presiden memulakan ucapan itu dengan penuh rasa rendah diri dan tawaduk. Ini sebenarnya sesuai dan bertepatan dengan ciri-ciri Islam yang ditampilkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi di dalam hadis, "Ma tawadha'a lillahi ahadun illa rafa'ah." Tidaklah seseorang itu dia rendah diri, tawaduk kepada Allah, melainkan Allah akan angkat dia. Ini bukan satu pujian kepada presiden semata-mata, tetapi ia sebagai satu muhasabah. Begitu juga pemimpin di bawahan. Kita bercakap, jangan kita merasakan diri kita ni terlalu tinggi sehingga kita melupakan rakyat di bawah. Jangan kita merasakan diri kita ni terlalu ingin di-VIP kan sehingga kita melupakan orang-orang di bawah yang masih memerlukan kepada makanan, bantuan dan sebagainya. Itu yang pertama, tawaduk. Yang kedua, isi kandungan Presiden menyeru kepada perpaduan secara umumnya. Perpaduan di dalam negara kita, hasil daripada datangnya ideologi-ideologi yang merosakkan perpaduan umat Islam dalam negara ini dan perpaduan rakyat Malaysia secara umumnya. Ini satu hal yang bahaya. Isu pluralisme, isu kebebasan bersuara, human right yang telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, sehingga dilaga-lagakan antara kita, sehingga wujud di sana politik yang hatred, membenci. Sedangkan Islam melarang politik membenci. Islam menyeru kepada politik kasih sayang, politik nasihat menasihati, politik benci dan anti kepada fitnah. Sedangkan mereka menampilkan politik persepsi, politik tuduhan, politik fitnah. Jadi itu yang dibangkitkan yang kedua, tentang isu perpaduan, penting perpaduan. Ketiga, saya melihat poin penting berkenaan dengan perpaduan di dalam UMNO itu sendiri. Perpaduan di dalam UMNO yang pada hari ini kita melihat, mudah-mudahan alhamdulillah kita mula melihat ke arah yang positif, mudah-mudahan insya-Allah. Cuma nasihat itu saya kira satu muhasabah kepada seluruh ahli UMNO kerana berhampiran dengan pilihan raya ini, isu jawatan, perebutan kerusi dan sebagainya. Ini nasihat Presiden, yang mana kesimpulan yang dapat diambil daripada poin yang ketiga ni, iaitu menyeru kepada mentaati pemimpin, mentaati yang bawa Presiden dalam penentuan. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi yad'un wa law radu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastaghfirun. Bila datang kepada kamu berita tentang kebaikan ataupun keamanan, jangan cepat-cepat kamu sebarkannya. Mereka cepat-cepat sebarkannya. Alangkah baiknya kalau mereka merujuk kepada rasul dan pemimpin dari kalangan mereka. Yakni apa-apa juga keputusan, apa-apa juga pandangan, apa-apa juga ulasan, rujuk kepada Presiden, yakni kembali kepada Presiden. Jadi kita dalam sebuah jemaah, dalam sebuah gerakan, kita belajar mematuhi arahan. Ini diajar didik oleh Nabi SAW pada tentera. Presiden membawa cerita perang Uhud, membawa cerita perang Badar. Dalam peperangan Badar, walaupun umat Islam tak bersedia untuk berperang, tak bersedia, tetapi ketaatan kepada Rasul SAW menjadikan mereka menang. Tetapi dalam peperangan Uhud, beliau membawa bagaimana umat Islam kelalaian, bukan sahabat Nabi sengaja meninggalkan arahan Nabi agar tetap berada di atas bukit Uhud, tetapi sahabat Nabi terlupa kerana terlalu gembira. Pusingan pertama mereka menang. Akibat kelalaian, terlupa, turun mereka daripada bukit tersebut, bukit Jabal Rummah, sehingga mereka diserang semula, sehingga tewas pada pusingan yang kedua dalam peperangan Uhud. Moralnya di sini, sahabat Nabi yang lalai, terlupa pun, Allah Subhanahu wa taala gagalkan mereka. Apatah lagi kita yang sentiasa diingatkan pada hari ini. Kalau sekiranya kita menolak, kalau sekiranya kita tidak mentaati arahan dan keputusan pimpinan kita, sudah semestinya kita akan berhadapan dengan kegagalan berpanjangan dan berterusan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saya kira lebih kepada usaha-usaha murni yang telah dilakukan oleh kerajaan, bertujuan untuk membuka mata rakyat, menyedarkan prinsip yang disebut oleh Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah seseorang itu dikategorikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama mana dia tidak mensyukuri manusia, yakni berterima kasih kepada manusia. Nak mengingatkan selama 55 tahun ataupun 66 tahun usia UMNO itu sendiri, berapa banyak sumbangan-sumbangan yang kerajaan telah berikan. Kita tak boleh kata itu sudah lepas, tak boleh.
orang yang dikategorikan sebagai bersyukur, dia sentiasa berterima kasih. Kita berada di sini pada hari ini kerana nenek moyang kita terlebih dahulu. Kita belajar tinggi-tinggi kerana hasil usaha kerajaan kita, kerana kita diberikan beasiswa, kita diberikan bantuan, disediakan infrastruktur untuk kita belajar. Semua kita perlu betul-betul berterima kasih, mengingatkan kembali tentang kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan. Itu poin yang keempat. Dan poin yang kelima, mengingatkan rakyat tentang apa yang dibawa, agenda pembangkang, agenda yang dilihat yang boleh membahayakan. Saya tak katakan semua agenda mereka bahaya, tetapi ada perkara-perkara yang bahaya. Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan hudud, hukum Islam, negara Islam yang masih menjadi retorik, dipolemikkan oleh mereka sampai ke hari ini, sehinggakan dalam manifesto buku Jingga tidak tertera perkataan negara Islam, tidak tertera perkataan hukum Islam, tidak tertera perkataan melaksanakan hukum hudud contohnya. Hanya negara berkebajikan. PAS bila ditanya negara kebajikan, maka itu negara Islam. DAP bila ditanya negara berkebajikan, itu negara sekular. Jadi berlaku pertembungan yang sangat jelas. Mereka berpakat dalam keadaan berpecah. Bagaimana? Jadi ini satu kegagalan sebenarnya. Ini cuba digambarkan oleh Perdana Menteri. Bukan sengaja kita nak membongkar, nak membuka keaiban dan kesalahan orang, tetapi sebenarnya bertujuan untuk menjelaskan kepada rakyat, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik untuk terus mentadbir negara. Pilih yang berpengalaman. Pilih yang telah membuktikan kejayaan dan keberadaan negara kita di tahap ini pada hari ini. Wallahu a'lam.